على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8. Muka surat 8, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 8, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka dihadap akannya akan hamba. Maka dihadap akannya akan hamba. Di sini, mana di sini? Aqabatul awarid yang 4. Maka dihadap akan hamba di sini. Di sini iaitu aqabatul awarid yang 4. Aqabatul awarid yang 4 itu di sini. Maka berhadap kepada memutus akan dia. Maka berhadap, yakni berhajah oleh hamba kepada memutus akan dia, pada menempuhi akan dia, akan aqabatul awarid yang 4. Memutus akan dia ni, menempuhi akan dia, akan aqabatul awarid yang 4 dengan 4 perkara. Memutus akan dia, menempuhi akan dia, akan aqabatul awarid yang 4. Memutus ni dengan 4 perkara. Untuk memutuskan, untuk menempuhi aqabatul awarid yang 4. Awarid ni perkara-perkara yang melentang, yang mengganggu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana terdahulu awarid, perkara-perkara yang melentang atas ibadah, ada 4. Yang pertamanya persoalan rezeki yang mengganggu kita di dalam beribadah. Yang keduanya kebimbangan hati, kerunsingan hati akan perkara-perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Yang ketiga pula, musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengerjakan amal ibadah. Yang keempat pula, awarid yang datang daripada Allah adalah bagai-bagai qada, bagai-bagai ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan iradah, qada yang manis, qada yang pahit, yang diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba yang melakukan amal ibadah. Ini 4 awarid, 4 perkara yang melentang, yang mengganggu di dalam melakukan amal ibadah di aqabah yang keempat. Aqabah yang keempat dalam kitab Minhajul Abidin daripada 7 aqabah.
Aqabah yang pertama, bonggok yang pertama, bonggok yang pertama adalah aqabatul ilmi. Itu yang pertama. Aqabah yang kedua, aqabatul taubah. Hak ni hak kewajipan asas. Ilmu taubah. Ilmu taubah. Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Berkaitan dengan taubah tu sendiri, apa syarat, apa rukun, kembali kepada ilmu. Kemudian nak bertaubah daripada apa? Daripada kederhakaan kepada Allah untuk kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa kena kemaksiatan, apa ketaatan, pokok pangkal kembali kepada ilmu. Apa kemaksiatan? Kemaksiatan contohnya tidak sembahyang. Kembali kepada sembahyang. Sembahyang macam mana yang dihukumkan bersembahyang? Sembahyang yang lengkap syarat, rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, itu panggil sembahyang. Kalau sembahyang tanpa melengkapkan syarat dan rukun, sembahyang tidak sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, dihukumkan masih lagi belum sembahyang. Walaupun rupanya sembahyang, tapi masih lagi dihukumkan belum sembahyang. Zanbun kabir, dosa besar. Itu tak ada taubah tu. Ada ni, itu tak ada taubah. Mana kemaksiatan yang paling besar? Kemaksiatan kederhakaan pegangan. Mana pegangan yang terpesong? Balik kepada ilmu. Nak kembali taubah kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah, balik kepada ilmu. Kemaksiatan batin pula, riya, ujub, takabur, hasad, kabair, dosa-dosa yang besar belaka. Dosa-dosa yang besar belaka, yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Nak bertaubat, balik kepada ilmu. Untuk kembali hati bersifat dengan sifat yang terpuji, balik kepada ilmu. Sebab itulah taubah aqabah yang kedua. Syarat taubah adalah ilmu. Permulaan taubahnya adalah bertaubah daripada dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Itu taubah yang pertama-tama. Taubah yang pertama adalah taubah daripada mengekali jahil fardu ain, dosa yang besar, dosa yang keji, yang malaikat akan catat dosa besar, mengekali jahil fardu ain setiap saat selagi tidak memulai belajar ilmu fardu ain. Belajar ilmu fardu ain. Memulai belajar dah, tapi bukan ilmu fardu ain. Masih lagi dalam kederhakaan, malaikat akan catat dosa besar, mengekali jahil fardu ain, walaupun sedang belajar, sebagai belajar ilmu yang lain. Itu permulaan taubah, adalah taubah daripada dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Jadi aqabah yang kedua taubah, selepas aqabah yang pertama ilmu. Jadi dalam belajar itulah taubah. Dalam belajar itulah kita mengetahui kemaksiatan, kederhakaan, kefasikan pegangan-pegangan terpesong. Itu pegangan yang fasik, pegangan yang kafir pula. Hak tu lagi berat. Wajib bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pegangan-pegangan yang kafir. Orangnya memang orang Islam. Sebab Islam kita warisi daripada ibu bapa. Tetap dah tu. Iman, akidah tidak warisi. Iman, akidah tidak warisi. Pembicaraan dalam kitab-kitab tauhid, berpegang seumpama ni kafir ijma' ulama. Contohnya, kafir di sini orang yang tidak ada iman, orang yang tidak sah iman. Orangnya, zahirnya orang Islam. Sebab kita bicara berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang dengan akidah yang terpesong, berpegang dengan akidah yang kafir, kita bicara orang Islam. Kita tak bicara orang hak kafir pada zahir tu, kita tak bicara tu. Pembicaraan bab pegangan
Manakah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah? Manakah pegangan yang terpesong? Manakah pegangan yang kafir ijma' ulama? Pembicaraan adalah orang-orang Islam belaka. Pembicaraan orang Islam. Jadi dalam belajar, kita sedarlah pegangan-pegangan yang salah macam mana. Lepas tu nak kembali kepada pegangan yang sebenar. Dalam belajar tu lah. Dalam belajar kita menyedari ibadah-ibadah kita banyak tak betul. Banyak tak melengkapi syarat, tidak melengkapi rukun contohnya. Syarat sembahyang, syarat bagi rukun sembahyang, syarat bagi berjamaah. Syarat bagi berjamaah contohnya. Hak macam sekarang lah. Nak berjamaahnya. Lepas tu nak berjamaah di luar pagar contohnya. Nak berjamaah. Lepas tu syarat berjamaahnya letak di mana? Bersungguh dah nampaknya. Nak berjemaah juga di luar pagar. Tapi syarat berjemaahnya macam mana? Ini orang-orang jahil. Tapi ditunjukkan begitu bersungguhnya nak semayang. Walaupun tidak dibenarkan masuk, nak semayang juga. Bersungguh. Tapi terselahlah kejahilan. Bersungguh. Maknanya betul-betul semangat. Bersungguh, semangat serta jahil. Pada ni orang pula hak jahil yang lain, oh inilah angkat, diangkat oleh orang-orang jahil yang lain. Tapi sekarang digembar-gemburkan bahawa pejuang-pejuang sekarang ada di kalangan orang-orang jahil. Orang-orang yang berilmu sudah menjadi syaitan bisu belaka dah. Ulama-ulama sudah dapat jawatan belaka dah. Sudah jadi syaitan bisu dah. Ulama-ulama sudah terpengaruh dengan Yahudi, Dajjal, Nasara dah. Jadi kitalah puak-puak jahil yang kena bangkit berjuang. Orang jahil berjuang lah. Berjuang dengan kejahilan. Dia berjuang dengan kejahilan, dia tamuh habis tu. Tu guru ke, ulama-ulama ke, boleh dah, boleh pangkat dah. Boleh gaji tiap-tiap bulan. Sudah menjadi syaitan bisu dah. Habis. Dia ni, dia langgar belaka. Sebab apa? Orang jahil. Tapi diangkat oleh ni orang jahil-jahil yang lain. Tak ni. Mana tunjuk nak semayangnya, tapi betul ke tak? Lengkap tak syarat berjamaah? Ini semua kelakuan-kelakuan yang memalukan. Sebab apa? Menyerlahkan kejahilan sendiri. Yang menyerlahkan kejahilan sendiri. Dia ingat semayang berjamaah ni boleh semayang gitu. Belajar syarat-syarat untuk sah berjamaah. Lepas dia kata orang jahil je sekarang berani bersuara. Orang alim sudah menjadi syaitan bisu. Orang jahil bersuara dengan kejahilan. Orang jahil bersuara dengan kejahilan. Tapi kejahilan dialah betulnya. Orang berilmu ni sudah jadi syaitan bisu belaka dah habis dah. Dajjal Yahudi belaka dah. Dah. Ulam usuk belaka dah. Senang dibubuh. Sebab orang jahil memang senang. Orang jahil memang dia senang sebab dia tidak ada hukum hakam. Jadi kita belajar, kita mengetahui banyak syarat-syarat yang kita tidak lengkapkan. Dalam belajar tu bertaubat. Dalam belajar kita menyedari bahawa hati kita ni banyak sifat-sifat yang tercela. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersifat dengan sifat yang terpuji. Dalam belajar lah. Kita perbaiki sedikit demi sedikit akan hak kemaksiatan batin. Sedikit demi sedikit kita menghiasi hati kita dengan sifat kepujian. Hak ni hak ilmu hal dipanggil. Ilmu fardu ain dipanggil ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu kelakuan kita, hubungan kita dengan Allah. Hal kita sendiri. Hal pegangan kita, hal semayang bang kita, hal sifat hati kita. Tapi orang ni kena hadapi perik lah ni. Orang ni perik. Sebab apa? Sebab hal kita. Kalau bicara mereka, kita, ya okey, somai kita. Kan sedap je kan? Mereka fasikun, mereka zalimun, mereka membelakangkan agama, mereka tolak hukum agama. Lepas tu agama kita macam mana? Agama keluarga kita macam mana? Usul agama, usul ni pegangan diri kita macam mana?
Pegangan keluarga kita macam mana? Macam mana tiang agama kita, Imaduddin? Semayang kita macam mana? Semayang keluarga kita macam mana? Mereka membelakang agama, tolak agama. Dan kita macam mana dengan tapak agama, dengan tiang agama? Jadi sedap mereka. Balik kepada ilmu hal kita, fardu ain, barulah. Bicara bab hati kita. Bukan bicara bab maqam. No, bicara bab ahwal. Maqamat, kedudukan aulia illah. Sedaplah cerita orang tinggi-tinggi. Cerita bab sifat hati sendiri, riya, ujud, takabur, barulah. Ada ni. Ni cerita bab tasawuf hak tinggi-tinggi. Cerita hal orang. Cerita orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedap cerita. Kemudian akhirnya dia khoyar macam dia dah duduk makam tu. Tapi hati penuh dengan riak, ujub, takabur, ghadab, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan. Tapi khoyar dia ni, dia dah duduk makam awliya. Apa dia ni? Ni memang sedap belaka ni. Sedap belaka cerita hal makam. Masa saya mengaji kitab-kitab hakikah dengan guru-guru yang mursyid, mereka selalu peringat, ini cerita mereka-mereka yang terpilih. Kita hanya membicara untuk mengenali orang yang terpilihnya macam mana. Kalau Tuhan rezekikan, alhamdulillah. Kita jangan duduk nak capur tadbir susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cerita ni sedaplah, sebab cerita orang lebih-lebih. Tapi kalau cerita hal hati kita sendiri, barulah barulah kita akan ada keperitan, kepayahan untuk mujahadah, untuk membersihkan hati sendiri daripada sifat-sifat kecelaan. Mujahadah untuk menghiasi hati sendiri dengan sifat-sifat kepujian. Itu semua dalam ilmu. Jadi ilmu taubah ni seiringlah. Ilmu tu sendiri adalah jalan pertama bagi taubah. Taubahnya dengan ilmu. Belajar tu adalah taubah yang pertama. Dalam belajar itulah kesalahan-kesalahan segera bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taubah beres, nak memperbanyakkan amal-amal sunat. 4 perkara yang menjadi awaik, yang menyekat daripada amal ibadah, dengan dunianya, dengan manusianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. Lepas dah bicara akabah yang ketiga. Dengan dunia hadapi dengan zuhud, dengan manusia hadapi dengan uzlah, syaitan hadapi dengan zikrillah, kemudian nafsu hadapi dengan takwa. Hadapi dengan takwa. Takwa ni pergi kepada pembicaraan ketaatan, memelihara diri daripada kemaksiatan. Itu untuk kita hadapi nafsu kita sendiri yang menyekat daripada melakukan amal ibadah. Selesai akabah yang ketiga, ni awarid. Boleh buat ibadah, tapi hati kita terganggu dengan 4 perkara. Dengan 4 perkara hati terganggu ni, nak memutus akan dia, nak menempuhi akan dia dengan 4 perkara juga. Dengan 4 perkara. Mana 4 perkara yang berhajah oleh hamba kepada menempuhi akabatul awarid yang 4 tadi ni dengan 4 perkara. Pertama daripada 4 perkara, tawakul atas Allah pada segala tempat rezeki. Tawakul atas Allah pada segala tempat rezeki. Jadi hati kena sentiasa iktimad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kena sentiasa iktimad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin dalam persoalan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini jaminan. Dan tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan atas Allah lah rezekinya. Ini jaminan umum. Ini jaminan umum. Yang melata atas muka bumi
Semua dah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan umum. Dapat pula jaminan khas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jaminan khas. Hak tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tu jaminan umum. Yang melata atas muka bumi ni bertakwa ke tak bertakwa ke, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada atas muka bumi, yang melata atas muka bumi ni, manusia ke binatang ke, rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah dapat pula jaminan khusus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat tu tak payah terjemah dah. Ayat 1000 dinar tu hak tepek dinding rumah tu lah. Kita tepek dinding saja. Ayat tu kata apa? Tahu dah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana Allah akan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah, mereka yang bertakwa kepada Allah. Apa dia takwa kepada Allah? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada yang duk baca semua dalam tahlil apa semua tu kan? Al-Baqarah tu. Hudal lil muttaqin. Al-Quran yang diturunkan tiada keraguan, menjadi pertunjuk kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, mereka-mereka yang beriman dengan perkara gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Mereka yang ada usuluddin, tapak agama. Mereka yang ada imaduddin, tiang agama. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Ini yang pertama. Gaib lah ke? Allah gaib, malaikah gaib, barzah gaib, akhirah gaib, syurga neraka gaib, qada qadar gaib. Qada azali, malaikat pun tak tahu, gaib. Qadar yang sedang berlaku sekarang, qadar Allah gaib. Yang berlakunya kita lah. Kita yang buat, kita yang gerak, kita yang diam, kita, zahir dia kita. Tapi sebenarnya hakiki batin sebenar qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Gaib, zahir perbuatan kita. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan sembahyang. Lengkap syarat rukun zahir dan juga batin. Itu mereka yang mendirikan sembahyang. Itu orang yang bertakwa, yang rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ulama membahagikan ketakwaan kepada 3 darajah ketakwaan. Yang pertama, at-taqwa anisyirki. Itu yang pertama, terpelihara daripada menyengutukan Allah, dengan bahawa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa yang pertama. Naik takwa yang kedua, terpelihara daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa yang pertengahan, mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala kemaksiatan zahir dan batin. Itu pekoh tasawuf. Itu takwa yang kedua. Tapi kena ada takwa yang pertama, tauhid pegangan. Takwa terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara bab ketakwaan. Yang mana bicara bab ketakwaan panjang dalam kitab Minhajul Abidin ketika bicara nafsu. Ada ni. Jadi hak jaminan khas pula. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dalam bertakwa pula ada pula jaminan yang lebih khas lagi. Hak Nabi
Jamin man talabal ilma takaffalallahu rizqah. Sesiapa yang belajar ilmu agama, Allah akan mencukupkan rezekinya. Itu lagi khas. Takwa ni umum. Takwa ni belajar beramal tu takwa. Tapi jaminan lebih khas lagi. Sesiapa yang menuntut ilmu agama, Nabi kata takaffalallahu rizki. Allah akan takaffalallahu rizqahu. Allah akan mencukupkan rezekinya. Itu lagi khas. Hak umum tadilah tidak ada yang melata atas muka bumi ni. Rezeki daripada Allah. Yang melata ni takwa ke tak takwa ke tetap dah. Lepas tu jaminan khas orang yang bertakwa. Jaminan khas laginya orang yang belajar ilmu agama takaffalallahu rizqahu. Allah akan mencukupkan rezeki. Cukuplah rezeki. Bolehlah makan minum tu. Tak ada lah kebuluran. Nak mewah tu daklah. Alhamdulillah kodo-kodo. Sebab apa? Sebab jaminan khas. Hak bertakwa khas laginya orang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama nak makan gapa, nak makan gapa-apanya, jaminan berlapis-lapis dah. Jaminan berlapis-lapis dah. Jaminan berlapis-lapis, jaminan umum, jaminan khas orang bertakwa, jaminan khas laginya orang belajar ilmu agama. Tetapi kenapa timbul nak belajar agama, nak makan gapa? Ini semua adalah berkaitan dengan rezeki belaka. Berkaitan dengan rezeki. Jadi hak bab rezeki tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakul ni pula dia ada rukun tawakul, dia ada martabat tawakul. Tu pergi kepada pembicaraan dia khas, pembicaraan khusus berkaitan dengan tajuk tawakul. Dia ada rukun tawakul. Dia ada dia punya darajah tawakul. Yang mana memang persoalan rezekinya banyak kebimbangan, kerungsingan yang memang mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang akabah yang keempat. Ilmu beres, taubah beres, amal wajib sunat yang menyekat awarik sudah dapat ditempuhi. Kenapa lagi terganggu dengan bab rezeki? Timbul kebimbangan, hati ni duk kucar lagi bab rezeki. Pada ni sebab kita makom syariah, makom awam, begitulah. Lepas tu macam mana nak dapat ketenangan hati dalam persoalan rezeki? Ini bergantung kepada kekuatan basirah. Sedikit lama-lama hati kita bertambah tenang, bertambah tetap. Pada ni ini peringkat. Akhir naiklah makrifah khas, makrifah aulia sampai maqam tajrid. Itu bicara lain. Itu selepas akabah yang ketujuh. Lepas akabah yang ketujuh, Mazali mengatakan segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ghazali. Selepas selesai ketujuh akabah, selesai tujuh akabah dan kitab Minhajul Abidin, segelintir pula yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, maqam aulia. Segelintir kata Imam Ghazali. Bukan kata orang yang belajar akabah yang tujuh ni patut jaga betul-betul akan naik maqam muqarrabin. Segelintir yang dipilih oleh Allah. Sampai maqam muqarrabin, maqam tajrid, maka sunyi hati amma siwallah, daripada selain daripada Allah, tidak ada langsung di hati. Termasuk asbabul ma'isyah, sebab-sebab kehidupan, tak ada di basirah mereka. Tak ada ni. Allah Ta'ala hilangkan di hati mereka. Allah Ta'ala hilangkan akwan di sir. Sir ni batin hati, Allah akan hilangkan. Akwan ni maujudat, perkara-perkara yang ada makhluk ni Allah hilangkan. Itu maqam tajrid. Walaupun zahirnya mereka buat asbab, mereka buat asbabul ma'isyah, sebab kehidupan, mereka bekerja. Sebagaimana para sahabat bekerja, tapi kerja tidak ada di hati mereka. Sebab mereka maqam sahabat, maqam baqa, maqam yang tertinggi. Tapi mereka bekerja ke tidak? Mereka bekerja. Sahabat berniaga. Yang berniaga
Macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi hati mereka tidak ada. Asbabul ma'isyah, asbab kehidupan dalam mencari rezeki berlaku dalam kehidupan mereka. Tapi di hati tidak ada. Dipanggil maqam tajrid. Kita ni duduk maqam asbab, asbabul ma'isyah. Kita buat asbab, hati kita duduk sini. Tapi untuk menjadikan tidak terganggu ibadah, hati jadi tenang. Walaupun berada di hati, tapi hati jadi tenang, hati jadi tidak tak kucar, bergantung kepada kekuatan tawakul masing-masing. Hal ni bukan duduk sini, bukan duduk di lidah, bukan duduk di mulut, duduk di kekuatan basirah masing-masing. Ini bicara hati belaka. Ada ni. Jadi, hati kucar, mana tawakulnya rendah. Bukan tidak ada tawakul, sebab tawakul ada darajah dia. Tapi wajib sunat, basirah dia bertambah kuat, maka tawakulnya bertambah naik darajah. Tawakulnya bertambah naik darajah. Bukan boleh buat. Pada ni. Sebab dia semua ada darajah belaka. Taubah ada darajah dia. Khauf ada darajah dia, takut akan Allah. Ikhlas ada darajah dia. Ni darajah panggil. Darajah ni peringkat. Bukan kita nak ambil. Ini bergantung kepada amal kita wajib sunat. Yang akan mengkuatkan dalaman kita. Kuat dalaman, maka sifat-sifat kepujian tadi ni, dia akan naik darajah dia. Bila tawakul tu tinggi, maka hati akan jadi tenang dalam persoalan rezeki, maka ibadah tidak akan terganggu. Tetapi di hati masih lagi ada asbab. Di hati masih lagi ada asbab. Fikir, nak mula kerja, nak fikir ni, tapi tawakul. Buat asbab betul benar, buat kerja betul benar, tidak cuai-cuai, tidak malas-malas, tapi hati kuat tawakul, maka akan dapat ketenangan pada ni. Tapi ini dipanggil maqam syariah, dia panggil. Naik maqam tajrid, itu maqam para awliya, maqam para sahabat. Tidak ada dia di hati mereka asbab, walaupun zahir tangan mereka melakukan asbab. Ini maqam tajrid, maqam asbab. Pembicaraan dalam kitab ni hikam tu. Di awal kita hikam bicara maqam tajrid, maqam asbab. Maqam tajrid ni maqam yang sunyi hati daripada amma siwallah, daripada selain daripada Allah, walaupun mereka buat asbab. Ini ada orang yang belajarnya tidak, hanya membaca sendiri. Maqam tajrid ni tak payah kerja. Maqam asbab ni kena kerja. Ada bukan begitu. Dia bicara bab kedudukan basirah. Maqam tajrid ni maqam awliya. Dia letak ke dia sebab dia tak payah kerja. Saya tak payah kerja. Saya mengajar sahaja. Saya tak payah kerja. Dahulu saya mengajar serta saya cuba berniaga. Tapi saya cuba berniaga dalam belajar saya, dalam mengajar saya, mengajar sambil berniaga, tapi saya berniaga tak pernah berjaya. Sebab apa? Sebab saya sebenarnya duduk maqam tajrid, bukan duduk maqam asbab. Tak payah kerja saya sebenarnya. Oh, ingat aku di maqam tajrid. Sebab dia buat kerja tak jaya. Dia mengajar, dia berniaga. Dia mengajar, dia berniaga. Tak gagal belaka niaga dia. Kena dia salah duduk. Dia bukan maqam asbab. Maqam buat kerja. Maqam tajrid. Dia maqam tajrid. Rezeki tu datang kata dia. Dia hanya perlu mengajar saja. Maka dia tu duduk maqam tajrid. Kalau tak payah kerja tu maqam tajrid. Kalau kita nak kira lah. Bini kita lah maqam tajrid awal-awalnya. Hak sendiri rumah. Tak perlu kerja-kerja pun. Kan? Kau rumah kerja? Ada. Kau maqam tajrid dia. Gitu. Yang mengajar ni baru je jumpa maqam tajrid. Bini dia di rumah lama dah maqam tajrid. Kau dipahang seumpama dia faham tu lah. Ni kita ayah haji kita pecing belakang. Maqam tajrid dah, tak payah kerja dah. Ke mana? Tak payah kerja dah kan? Apa pecing tu kan? Maqam tajrid kan? Kalau tak payah kerja tu maqam tajrid, banduang lah maqam tajrid. Banduang perlu kerja ke tak? Perlu fikir tak bak makan minum? Tak tahu dah sebab tak je masuk dalam. Tapi kita rasa banduan tak payah fikir. Pagi ni nak makan apa?
Tengah hari nak makan apa, tengok dalam poket ada duit ke tak. Itu orang hodok lu. Wow. Ni, tengok poket ada duit nak makan tengah hari ni, cukup ke tak Banduan dia tak fikir gitu. Ni, cari dalam poket ni ada tak duit nak beli. Nak makan. Mana? Ada? Tak ada dah dianya. Dah makan tajrik Salah sangat-sangat pemahaman. Makan tajrik ni Allah sunyikan hati dia daripada Allah. Mana walaupun tangan dia buat sebab bekerja, tapi di hati tidak ada. Ni suci. Ibadah mereka ibadah sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tangan dia buat asbabul ma'isyah, dia panggil sebab kehidupan tangan, tapi hati sentiasa muraqabah dengan Allah, musyahadah dengan Allah. Hati sentiasa bersama dengan Allah. Mereka beribadah 24 jam. Walaupun tangan dia buat asbab. Kita tangan buat asbab, hati kita ada ni, kerjaan kita ni. Cuma kalau tawakul tu kuat, kita akan dapat ketenangan. Tawakul tu rendah, ketenangan kita rendah. Tawakul tak ada kok, main duduk. Kalau kesah, sentiasalah jawapan dia. Tak ada ni. Kan gitu dalam kehidupan kita cari rezeki kan. Itu bergantung kepada dalaman masing-masing. Pegangan kita tetap dah rezeki daripada Allah. Tu tak kosek dah tu tetap dah. Kita berpegang rezeki daripada Allah. Tapi kenapa hati kita selalu rungsing? Sebab tawakul kita kurang. Tak rungsing apabila dengar cerita nak dikurangkan pekerja, company rugi. Pusing dah. Pusing di hati. Masuk kita kan. Kita pun rungsing. Keluarga kita pun rungsing. Mak ayah kita duduk kapung, tak ada kena-mena pun pusinglah dianya. Nanti cekok dia. Cekok dia lah. Kita ada kerja kok, kita cari mak ayah cekok dia. Dianya sayang, baru boleh pegang duit. Dulu tak boleh nak pegang duit. Anak duduk belajar. Sekarang ni baru boleh pegang duit. Bunyi anak, mungkin nak kerja dia kena berhenti, rusing dah. Itu orang awam, memang hati rungsing. Pada hati rungsing kepada persoalan rezeki. Mana tawakulnya rendah. Tawakulnya rendah ataupun tidak ada sifat tawakul. Tapi pegangan, semua orang yang beriman akan berpegang rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dah. Jangan pula mudah-mudah. Apabila bimbang bab rezeki, rungsing bab rezeki, dia kata tidak ada makrifatullah, tidak ada tauhid, tidak ada iman, sembahyang puasa Tuhan tak terima. Tu karut. Tak ada ni. Contoh tadi didatangkan contoh, bunyi cerita akan dikurangkan pekerja, hati jadi bimbang. Mana apa tu? Tidak makrifah, tidak bermentauhidkan Allah pada rezeki, tidak beriman rezeki daripada Allah. Dok tunya. Dimenafikan makrifah seseorang, menafikan tauhid seseorang, menafikan iman seseorang kerana hati rungsing. Ini salah pengajaran, salah sangat-sangat. Tapi kedudukan kita orang awam memang begitu. Siapa sama je. Kita banyak tanggungjawab. Tiba-tiba bunyi kerja, kita akan dihentikan kerja. Tak pusing, pusinglah. Tanggungjawab kita banyak. Kan banyak tanggungjawab kitanya. Berarti kita tidak beriman. Rezeki dia dah. Tu orang tak sentuh dah tu. Tapi kenapa rungsing? Tawakul kita rendah. Makrifah kita rendah. Tauhid iman kita rendah. Betul tak tu? Itu betul. Tapi jangan menafikan makrifah. Jangan menafikan tauhid iman seseorang hingga sembahyang puasa tidak diterima oleh Allah. Itu berat tu. Salah sangat pengajaran yang seumpama tu. Tak ni? Jadi dia bergantung pada kekuatan dalaman. Kan kita kan lama-lama hati kita tenang. Kocok juga bab rezeki ni. Tapi ketenangan tu. Ketenangan. Sampai makan tajrik tu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita beriman bahawa rezeki telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Kita tidak beriman seumpama tu. Kita beriman rezeki telah diqadakkan oleh Allah Ta'ala pada azal. Jaminan Quran, kita beriman dengan jaminan Al-Quran.
Bukan kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita engkar ayat tu bohong, tak ada orang beriman. Orang beriman pasti percaya, imani akan janji yang Al-Quranul Karim. Tapi kenapa kucah hati? Kenapa bimbang hati? Kerana keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita lemah. Lemah betul. Jangan menafikan keimanan. Kalau kata lemah, lemahlah kita orang awam, tak lemah apa. Lepas tu hati kita sentiasa begitu, begini, begitu, begini. Maka ibadah kita akan terganggu. Sembahyang kita terganggu, baca Al-Quran kita terganggu, zikir kita terganggu. Ini panggil awarid. Perkara yang melentang, yang mengganggu dalam ibadah. Hadapi dengan tawakul. Tawakul ni ada darajah. Tawakul peringkat permulaan, tawakul peringkat pertengahan, tawakul peringkat muntahi hak tinggi. Hak ni tadilah panggil mari daripada ketaatan kita wajib sunat. Ada ni. Jadi nak hadapi persoalan rezeki, hadapi dengan tawakul untuk menempuhi awarid yang pertama. Kedua, tafwid, yakni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala tempat kebinasaan, tempat kebimbangan. Apa-apa kebimbangan, apa-apa lintasan yang timbul di hati kita, apa yang berlaku di masa akan datang, contohnya tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana perkara-perkara yang akan datang di luar daripada pengetahuan kita. Jadi tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid lebih tinggi daripada tawakul serta buat asbab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.